قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Bermula ihsan. Bermula ihsan itu berbuat baik dengan maknanya mengerjakan segala perintah Allah. Tuan-tuan muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan Risalah Al-Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kita berada dalam huraian yang pertama. Dalam huraian yang pertama, pengarang memperkenalkan pada kita tentang apa itu agama. Jadi kita dah lalu dua. Satu, dia perkenalkan pada kita Islam. Islam ni lebih kepada amalan yang berbentuk zahir. Junjung perintah Allah Ta'ala yang berbentuk zahir. Itu Islam. Kemudian yang kedua hari itu berkaitan dengan iman. Maka iman berkait dengan tasdiq bil qalb, membenarkan di dalam hati. Pegangan kita di dalam hati tentang beberapa perkara yang kita dah bilang dalam 6 rukun iman. Pada malam ni sambungan agama yang ketiga, iaitu ihsan. Maka kata Syekh, bermula ihsan, yakni bermula makna ihsan. Dia nak beritahu maksud dulu. Apa itu ihsan? Bermula ihsan, yakni bermula makna ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik maknanya berbuat baik pada syarak. Maknanya buat baik itu buat baik yang diiktiraf oleh syarak. Kalau nampak macam baik tapi syarak tak iktiraf, tak kira. Contoh apa? Contoh kawan baik kita lah. Mari ke rumah kita. Kebetulan waktu tu kita tak ada di rumah. Yang adanya bini kita. Bila dia mari ke rumah kita, kita pun tak ada di rumah. Tambah pula pada masa tu hujan lebat pula. Maka, kalau nak kira pada pandangan masyarakat lah, orang kata tak baik lah kalau bini kita tak persila masuk dalam rumah. Dah lah yang mari tu kawan baik suami daripada sekolah rendah. Siapalah sekarang ni duk berkawan. Bukan tak kenal pun siapa-siapa. Tambah-tambah pula lagi kalau duduk di luar tu dengan hujannya lagi. Ajaklah masuk dalam rumah. Tu kita duk kira baik tu. Tu syarak tak bilang baik. Masuk duduk dalam rumah, persila bini kita pun ajak masuk. Kita tak ada, berdualah dia dengan kawan baik kita. Tu pada syarak tak dikira baik.
Tapi pada pandangan masyarakat, kalau tak ajak masuk, tak munasabah lah mulayan kawan baik suamimu. Duduk luar tu tengah hujan, tempiasnya basah lah dia, kesian dia. Sekejap lagi balik lah suamimu. Gitu. Bab tu kena kait sini. Berbuat baik ni ialah berbuat baik pada syarak. Maknanya syarak iktiraf perbuatan tu perbuatan baik. Baru jadi ihsan. Kalau tak jadi ihsan tu. Walaupun nampak pada hukum zahir dia, masyarakat menghukumkan, elok sangatlah kalau dia ajak masuk dalam rumah, tambah-tambah lagi hujan, paling tidak dia boleh berteduh. Boleh kau minum air teh panas dulu kau sebelum suami balik. Hilanglah sejuk tu. Tapi agama tak mengiktiraf itu sebagai amalan baik. Jadi, kait dulu sini, berbuat baik tu biar kena ludu dengan syarak. Kalau awal-awal lagi tak kena dengan syarak, ihsan jauh sama sekali lah. Maknanya nak suruh sampai kepada ihsan ni, kena betul dulu dengan syariat apa yang kita buat tu. Semayang pun katakanlah sujud atas batu macam puak Syiah tu. Nak sampai ke ihsan macam mana? Aku ikhlas tu sujud atas batu. Aku ikhlas tu beribadat kerana Allah Ta'ala sujud atas batu. Tuan-tuan pernah tengok batu Syiah? Saya dulu pernah buat balik dulu. Curi-curi. Waktu pergi ke Syria, waktu duduk mengaji dulu lah. Pergi ke Syria, pergi masjid orang Syiah. Buat balik 2-3 ketu. Nak buat apa? Nak buat mengajar je. Tapi tak tahu duduk mana, dah hilang. Cuma nak tunjuk ada batu lah. Orang Syiah ni sujud atas batu. Paling-paling tidak batu pun tak ada batu, dia sujud atas kertas. Dia buh kertas. Nak sebutnya ialah, dia kata aku semayang ni, ikhlas ni, khusyuk pada Allah Ta'ala. Tapi sujud atas batu katakanlah. Walaupun nampak dia kata sujud pun macam serupa dengan kita. Tertungging punggung lebih tinggi daripada kepala. Tapi atas batu, tak sampailah tu maksud ihsan tu. Sebab tu syarat dia, berbuat baik tu mesti betul dulu dengan syarat. Kita semayang, puak-puak kita ni, semayang betul dah ni, ikut rukunnya, ikut syaratnya. Lepas tu, baki laginya nak memperelokkan lagi. Tu dipanggil ihsan. Dah betul dah dengan syariat. Tapi kalau tak betul lagi dengan syariat, wuduk pun tak ada. Semayang pun pakai seluar pendek. Tu tak jadi. Awal-awal lagi tak jadi tu. Gitu. Baik. Jadi bermula ihsan itu berbuat baik. Yakni berbuat baik pada syarak. Syarak iktiraf berbuat baik tu. Dengan maknanya, makna berbuat baik tu, mengerjakan segala perintah Allah. Mengerjakan segala perintah Allah. Macam mana mengerjakan segala perintah Allah tu? Turun bawah dulu. Dengan tu dipanggil ta'alluq mengerjakan. Nanti tak faham cara nak baca kitab, nak balik mengajar rumah ni. Ramai lagi duk tunggu rumah tu, mengaji Usuluddin ni. Bininya, anaknya, mari seorang-seorang belakang ni dah. Nak balik mengajar pula rumah ni. Tengok dia baca kitab. Mengerjakan segala perintah Allah. Bagaimana mengerjakan segala perintah Allah dengan ihsan ni? Dengan elok. Dengan elok bawah tu dipanggil ta'alluq dengan mengerjakan. Seperti itu dia selit tengah. Dia selit tengah. Sebagai contoh. Contoh tu duduk belakang pun tak apa. Tapi dia selit dulu tengah. Jadi nak sebutnya ialah ihsan ni mengerjakan segala perintah Allah dengan elok. Dengan elok yang mencukupi segala syarat-syarat dan rukun dan sempurna rukun-rukunnya. Itu baru dikira ihsan. Melakukan segala perintah Allah dengan elok. Elok tu mencukupi segala syarat-syarat
dan sempurna rukun-rukunnya. Contoh dia apa? Seperti sembahyang. Naik atas pula. Seperti apa lagi? Puasa. Dan sebagainya. Sebagainya tu apa dia? Daripada, bayan kepada sebagainya. Sebagainya tu apa lagi? Maka dia cerita, nak menerangkan sebagainya tu. Daripada segala yang disuruh itu. Gitu. Maknanya, setiap perintah Allah Ta'ala kena buat dengan elok. Macam mana elok? Cukup syarat, cukup rukun. Contoh apa? Semayang. Nak semayang ada rukun dan ada syarat. Rukun semayang ada berapa? Ada berapa? 11 kau? 13. Takut tak ingat ya. Rukun semayang. Maknanya, kalau tak cukup satu daripada rukun tu, tak semayang. Tapi, rukun tu, nak sempurna dia, terkait juga dengan syarat. Apa syarat sah semayang? Apa syarat sah semayang pula? Kena ada wuduk. Salah satu daripadanya. Maka kalau semayang tu, cukup 13 rukun sekalipun, wuduk tak ada, tak sah. Sebab tu nak suruh jadi ihsan ni, kena sempurna dulu ibadat yang kita buat, perintah Allah yang kita buat tu, syarat dan rukunnya. Tu contoh ibadat semayang. Lepas tu boleh dia contoh-contoh yang lain lagi. Nikah kahwin contoh. Apa rukun nikah? Ada berapa rukun nikah? Lama dah tak nikah ni. Dan nikah baru pula. Baru ingat rukun. Ada berapa rukun nikah? Contohlah. Rukun nikah kena ada zauj. Suami. Zauj ni suami lah. Aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya. Kan? Gitu tak? Tak ingat dah saya jawab nikah macam mana tuan-tuan. Lama dah menikah. Cuma syarat dia, apa rukun dia? Kena ada suami. Orang yang nak kahwin tu. Yang nak jadi suami tu. Kemudian rukun dia kena ada isteri. Mana boleh tak ada si suami? Siapa yang nak terima nikah, nak jadi suami kepada perempuan ni? Ataupun ada si pengantin lelaki, pengantin perempuan tak ada, tak tahu siapa-siapa. Mana boleh? Kena ada ijab qabul, kena ada saksi, kena ada wali. Tu dia panggil rukun. Ada juga dalam nikah ni, dah cukup rukun pun, kena pastikan pula syarat. Apa syarat? Pengantin perempuan dah ada dah. Syarat pula pada pengantin perempuan tu, sunyi daripada sebarang iddah. Gitu. Tu syarat dia nak sah nikah. Kalau perempuan tu duduk dalam iddah, sama ada iddah cerai ke, iddah wafat ke, dia duduk dalam iddah lagi. Walaupun cukup rukun, tak sah nikah. Sebab tu kena faham betul-betul. Nak pergi kepada ihsan ni. Maknanya, ibadat yang kita nak buat tu, mula-mula sekali, kena betul dulu pada syarat dan pada rukun. Nanti depan dia cerita, apa yang perlu masuk lagi untuk capai kepada ihsan. Lepas tu pergi tuan-tuan gilah contoh-contoh lain lagi. Kalau duk sebut contoh yang malam ni tak habis ya. Gilah pada contoh-contoh yang lain lagi. Dalam aktiviti-aktiviti lain lagi. Dalam meniaga, ada rukun dia. Penjual, tu rukun dia tu. Pembeli, rukun dia juga. Ada barang yang nak dijual, rukun dia. Syarat pada barang tu pula, tak boleh ada tipu situ. Tu barang, syarat pada barang. Lepas tu pergi contoh-contoh yang lain lagi. Baik. Mana tadi?
Sempurna mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Tu mula-mula dulu. Mengerjakan segala perintah Allah dengan elok. Elok tu mencukupi segala syarat-syarat dan sempurna rukun-rukunnya. Seperti apa? Sembahyang, puasa dan sebagainya. Lepas tu, ni masuk ihsan. Seolah-olah. Seolah-olah ni terjemah daripada ka'annaka lah. Kalau dalam hadis ihsan gak ka'annaka tarah tu hadis belah muka surat 7 tu. Dia terjemah sini seolah-olah. Ada juga dalam bahasa Melayu kita terjemah seakan-akan. Sama dia. Seakan-akan tu ambil daripada Arab tu. Ka'an. Akan-akan. Ya tu. Melayu ambil banyak daripada Arab. Orang buat kajian bahasa Arab akan temu banyak dalam bahasa Melayu kita ni kutip daripada bahasa Arab. Sebab Arab ni bahasa mula-mula. Melayu ni mari kemudian dah tak tahu bahasa yang keberapa dah. Jadi ada kalimah-kalimah yang bahasa Melayu kita ni ambil daripada bahasa Arab. Jadi seakan-akan tu ambil daripada ka'anna. Ka'anna, seolah-olah. Ataupun kita terjemah seakan-akan. Baik. Ihsan ni dia kata, seolah-olah ataupun seakan-akan mengerjakan apa ni? Perintah Allah Ta'ala dengan syarat dan rukun yang sempurna tadi tu. Mengerjakan dan menunaikan perintah Allah itu di hadapan Allah Ta'ala. Dia nak gitu ihsan. Seolah-olah kita mengerjakan segala perintah Allah dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya tu, seolah-olah kita melakukannya, kita menunaikannya di mana? Di hadapan Allah Ta'ala. Tak payah pergi jauh. Kita pergi supaya kita duduk depan orang besar. Macam mana agak-agak kalau kita duduk berdiri ataupun duduk atas kursi lah dalam balai rong seri? Bolehkah agak-agak kita pakat duduk main telefon lah kau? Tak tahu boleh bawa ke tidak telefon, tapi tak ada rasanya orang duduk ngadak telefon lah kau. Kalau kita buat amal ibadat ni seolah-olah duduk di depan Allah Ta'ala, tak tahu nak diri macam mana. Tak reti macam mana aku nak berdiri cara yang paling Allah Ta'ala suka. Berasa tak kenal lah kau tu. Nak berdiri macam mana, nak turun rukuk macam mana, nak turun sujud macam mana. Tuan-tuan tengok ada TikTok viral. Ke tuan-tuan tak ada TikTok? Tuan-tuan ni orang soleh tak ada TikTok. Saya ni layan juga TikTok tuan-tuan. Ada satu majlis raja-raja. Dalam tu ada Datuk Seri ke? Hishamuddin Tun Hussein. Ke Tan Sri dia? Datuk Seri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Satu part masa tu dia pergi bersembang dengan Raja Nazrin. Raja Nazrin, Sultan Perak. Situ dia tunjuk. Dia mari bersalam dengan Raja Nazrin. Masa tu Raja Nazrin duduk atas kursi. Dia mari, dia bersalam, dia cium tangan. Belakang dia ni ada kursi. Tapi dia tak duduk. Dia tak duduk. Bila Raja Nazrin suruh duduk, dia pun mulalah undur, cari tempat nak duduk, letak punggung. Letak punggung tuan-tuan, tak menyandar. Walaupun kursi dia dengan kursi Raja Nazrin ni sebelah-belah tapi tak menyandar. Duduk gini, nada cakap. Tu nak cerita kalau orang besar manusia duduk depan kita. Kita berasa tak tergamak sangat dah nak buat benda-benda yang kita buat ketika kita duduk secara sama-sama kita yang marhai ni. Sebab tu ihsan ni jauh lagi. Allah Ta'ala yang maha besar duduk depan kita.
Sebab tu ada satu hadis. Satu hadis berkenaan dengan orang meniaga. Orang meniaga. Orang tanya Nabi, ayyul kasbi, pekerjaan apa yang atyabu ya Rasulullah, yang paling baik, yang paling elok wahai Rasulullah. Lalu Nabi pun kata, amalur rajuli biyadih. Nabi kata seorang lelaki yang bekerja dengan tangan dia sendiri. Maknanya dia kerja sendiri ya. Itu yang paling afdal. Kemudian Nabi sambung. Nabi kata wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Kita biasa duk dengar haji je mabrur. Jual beli pun Nabi sebut juga. Jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur ni maksud dia ay la ghisya fihi. Jual beli yang tidak ada penipuan di dalamnya, dalam jual beli tu. Orang meniaga kan, kadang-kadang Nabi lalu tempat-tempat orang meniaga, Nabi masukkan tangan dia di dalam buah. Nabi tengok basah. Nabi tanya, kenapa basah ni? Kena air hujan ya Rasulullah. Tak apa. Kena air hujan. Yang tak bolehnya, mu siram dia. Mu ambil air, siram, bubuh air. Sebab apa orang bubuh air tu? Timbangan dia berat sikit. Banding dengan buah yang kering tak kena air ni. Bila buah basah, ada air, maka bila timbang, tak sampai sekilo lagi kalau kering. Tapi bila sekali dengan air, jawab dia, sampai dah sekilo. Sebab tu agama larang tu. Dulu, orang dulu. Jual ayam. Bila dia nak jual ayam, dia nak suruh berat timbangan ayam tu, dia bagi makan pada ayam tu, nasi campur dengan pasir. Tuan-tuan tak pernah bela ayam? Tuan-tuan kena tanya orang bela ayam. Ni cerita orang dulu ni, saya cerita ni. Dia nak suruh berat ayam tu, so ayam tu makan nasi, dia campur dengan pasir. Berat jadi ayam tu. Tapi situ ada unsur-unsur penipuan. Sebab apa boleh jadi gitu? Sebab apa orang boleh menipu dalam meniaga ni? Sebab tidak ada ihsan. Sebab tidak ada rasa Allah Ta'ala ka'annaka tarahu. Seolah-olah engkau mengerjakan ibadat ketaatan itu, perintah Allah Ta'ala tu, di hadapan Allah. Sebab tu besar sangat orang menipu ni. Allah Ta'ala sebutkan, yukhadi'unallaha. Padahal mereka tu menipu sama-sama manusia. Orang kafir, orang munafik ni dia menipu siapa? Menipu orang yang beriman. Tapi nak bagi tahu besar dan tingginya nilai orang yang beriman di sisi Allah Ta'ala ni, orang munafik tipu orang yang beriman, maka mereka ni serupa menipu Allah dah. Gitu Allah Ta'ala buat ayat. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka bukan menipu Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala bukan jenis ada duduk depan mata dia. Bukan jenis ketua ada depan mata kita tipu Allah Ta'ala. Tidak, Allah Ta'ala ni. Tapi saat orang munafik menipu orang mukmin, kata Allah Ta'ala, mereka tu sebenarnya menipu aku. Tu besarnya perbuatan menipu. Sebab tu, ihsan ni, bila kita buat sesuatu perintah Allah dengan sempurna dah syarat dan rukun, buat tu pula seolah-olah kita buat tu di depan Allah Ta'ala. Sebab tu ayat Quran dalam surah apa? Dalam surah Al-Kahfi ke? Baca semalam tak? Kau pagi tadi baca? Kau tengah hari tadi? Tak kira. Asal baca hari Jumaat. Allah Ta'ala sebut apa? Innal ladzina amanu wa amilus salihat
Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tengok Allah Ta'ala sebut. Sesungguhnya. Apa? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kata Allah Ta'ala. Inna, sesungguhnya kami. La nudhi'u, tak akan mensia-siakan. Ajra, pahala. Man ahsana amala. Mensia-siakan pahala orang yang ihsan dalam amal dia. Tengok. Uslub balaghah Allah Ta'ala guna. Sepatutnya, tengok ayat ni. Allah Ta'ala boleh aja buat ayat inna la nudhi'u ajrahum. Gitu. Sebab apa? Hum tu dah cukup dah isyarat kembali kepada alladzina amanu wa amilus salihat. Sesungguhnya kami tak akan mensia-siakan pahala mereka. Mereka tu siapa? Alladzina amanu wa amilus salihat. Tapi dah Allah Ta'ala nak bagi tahu di antara orang yang beriman dan beramal soleh ni ada yang lebih tinggi nilai amal soleh dia, iaitu man ahsana amala. Ni dia panggil orang ngaji dalam ilmu balaghah. Dia ada satu istilah al-izhar fi maqamil idmar. Orang ngaji balaghah. Jumpa tajuk ni. Al-izhar fi maqamil idmar. Sepatutnya situ sebut dengan dhamir pun tak apa dah. Ganti nama diri. Hum. Balik merujuk kepada alladzina amanu wa amilus salihat lah. Tapi dah Allah Ta'ala buat keluar. Siapa ahsana amala? Allah Ta'ala sebut. Maknanya situ ada dua golongan. Satu yang beriman dan beramal soleh. Tu baik dah. Ada pahala dah tu. Tapi pahala yang lebih lagi akan diperolehi oleh siapa? Orang yang buat amal soleh. Tapi ada dalam dia buat amal ibadat soleh tersebut. Ahsana amala. Ada ihsan. Dia nak ihsan tu. Depan nanti dia cerita ihsan tu apa? Kesempurnaan kepada amal ibadat itu. Baik. Tu besarnya ihsan. Ihsan inilah kita panggil dengan tasawuf. Ulama kita panggil dengan nama tasawuf. Istilah hadis dia guna istilah ihsan. Istilah yang ulama kita guna ilmu tasawuf. Kita tinggal ilmu tasawuf, cacatlah amal ibadat itu. Baik. Jadi mengerjakan segala perintah Allah dengan mencukupi syarat dan rukun seolah-olah mengerjakan perintah tersebut di hadapan Allah. Gitu. Di hadapan Allah contoh mudah tak? Kita anak di depan mak ayah. Kita murid di depan guru yang mengajar. Macam mana adab dia? Tuan-tuan pernah mengaji dengan Syekh Nuruddin? Tak pernah mengaji dengan Syekh Nuruddin? Tak pernah. Tuan-tuan duduk dalam majlis Syekh Nuruddin, tuan-tuan tahu lah. Dia ajar ilmu dengan adab sekali. Bunyi telefon, dia bagi dua pilihan. Tuan keluar ataupun saya keluar. Gitu. Kita yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dengar ustaz-ustaz mengajar ni memang tak ada adab pun. Duduk belakang sekali satu hadah menyandar pula ni. Kaki belunjuk pula kau ustaz. Ustaz, tapak kaki saya. Tu nak beritahu. Sebab ustaz-ustaz kita tak tegur adab. Dia hanya tok-tok guru besar je berani tegur adab ni. Ustaz-ustaz kecil macam kita-kita ni tak berani nak tegur. Tok-tok guru besar berani. Mufti wilayah sekarang ni kan. Dulu kan dia pensyarah UM. Memang dia pensyarah UM lagi pun dipinjamkan sebagai mufti wilayah. Budak-budak yang mengaji cerita begitu juga dia. Bunyi telefon dia keluar. Waktu dia mengajar. Bunyi telefon budak kita yang ambil subjek dengan dia, bunyi telefon waktu dia mengajar, dia keluar daripada kelas. Tak mengajar. Tu adab. Kalau anak kita tak terak adab ke, kita duk buang dengan dia ni, dia tak tengok pun mata kita. Duk ngadak telefon dia.
Jawab tapi kita tanya jawab. Kita tanya jawab. Tu pun kadang-kadang tanya 2 kali baru dengar sekali. Sebab kita tak ajar adab. Tu kata al-adabu fawqal ilmi. Adab tu lebih tinggi daripada ilmu. Cuma tak semua orang berani tegur dari sudut adab. Tapi adab ni benda besar. Agama mari, salah satu daripada benda agama ajar ialah adab. Kalau majlis Syekh Nuruddin, duk sandar tak boleh tuan-tuan. Duk sandar dinding. Dia bagi 2 pilihan. Sama ada tuan yang keluar atau saya keluar. Imam Masjid Al-Khairiyah, Seri Gombak kan. Dia pernah cerita, waktu dulu kerap juga Syekh Nuruddin mengajar situ. Tapi akhirnya Syekh Nuruddin keluar. Sebab apa? Jemaah tak ada adab. Tak boleh ikut dia punya apa? Adab yang dia nak sebagai murid belajar dengan guru. Akhirnya dia keluar. Dia tak mengajar lah macam tu. Sebab tu dia banyak mengajar di zawiyah dia. Zawiyah An-Nur. Dia apa? Di Janda Baik. Cuma nak sebutnya gitu. Kalau guru-guru yang betul-betul menjaga adab, jawab dia, dia tak boleh tengok anak murid dia yang tak beradab. Kita anak murid tidur dalam kelas dah. Ukur meja. Gitu. Kadang-kadang, cikgu ya. Budak ni ukur meja dah. Ukur meja tahu? Ukur meja ni gini tidur. Ukur meja tu dia panggil tu. Kalau budak setara tu, ngaji tak ada ilmu lah. Ilmu tak dapat, barakah pun tak dapat. Tu nak bagi tahu, ajar adab. Sebab tu, umur 7 tahun sampai 14 tahun, adibuhum. Adabkan mereka. Biar mereka tahu adab ni dengan siapa ni? Dengan orang alim, dengan guru, dengan orang tua, dengan apa? Dengan jiran, dengan kaum kerabat, dengan orang yang bukan kaum kerabat. Biar dia tahu adab-adab tersebut. Luput adab kadang-kadang membelakangkan wajah-wajah orang yang mulia. Memunggungkan kadang-kadang. Cikgu duduk alik belakang, dia duduk menghadap belah sana. Punggung menghadap pada cikgu. Tak irah lagi. Sebab apa jadi gitu? Sebab adab. Ni kita cerita adab sama-sama kita baru ni. Ni adab dengan Allah. Tu ihsan kata besar sangat tu. Ni nak mengajar ni adab dengan Allah ihsan ni. Duduk buat amal ibadat, tapi rasa buat yang amal ibadat tu di depan Allah Ta'ala. Semayang tu seolah-olah, kalau katakan jenis manusia kan, dia duduk depan tu, kita semayang depan tu. Supaya tua tengok menantu. Mu semayang aku nak tengok mu semayang macam mana. Sebelum aku terima mu jadi menantu. Agak-agak macam mana semayang. Dia panggil, mari ajak bakal suamimu tu mari makan di rumah. Semayang apa? Malam, makan malam. Nak dengar baca sedap ke tidak? Betul ke tidak tajwid? Suruh jadi imam. Serba tak kena kita. Kita diam tengok kain ke? Nak macam mana menggigil tu? Tu nak bagi tahu. Tu baru semayang depan manusia. Tuan-tuan, kita semayang ni di depan Allah yang ada sifat jalal, yang ada sifat jamal. Ada sifat keagungan dan ada sifat keindahan. Kalau kita duduk di depan yang maha bersifat dengan sifat keagungan. Keagungan ni maknanya sifat Jabbar, sifat Al-Muntaqim. Tu semua tu menggambarkan kebesaran dan keagungan dia. Sebagaimana kebesaran dan keagungan raja-raja. Macam mana kita duduk di depan dia. Nak bercakap tu susung bahasa. Ni semayang pakai baju pagoda. Dari sudut syarat dan rukun sah. Sebab apa? Dah tutup dah aurat kita. Pakai t-shirt pagoda katakanlah. Kemudian pakai seluar atas daripada pusat dah. Sahlah semayang kita dari sudut syarat dan rukun. Tapi dari sudut ihsan tergamuk ke? Tu kata ihsan ni tinggi.
banding dengan Islam dan iman. Ada Islam dan iman, belum tentu ihsan ada di kita. Sempurna pada fiqh, belum tentu qabul. Yang kita boleh tengok sekarang ni ialah taufik Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala zahirkan di depan kita. Ni kita boleh mari masjid ni. Taufik ni. Taufik Allah Ta'ala ni. Kita boleh semayang tadi. Masuk waktu je kita semayang. Lepas daripada semayang fardu maghrib, kita duduk dengar pula. Dengan tujuan apa? Nak baiki diri. Nak perkemah diri lagi. Dari sudut amal ibadat dan sebagainya. Semua tu Allah Ta'ala perzahirkan taufik dia. Tapi pengabulan, qabul, Allah Ta'ala sembunyikan. Terima ke tak? Tak tahu kita. Sebab tu kita diajar tengok nikmat taufik, syukur. Alhamdulillah, Allah Ta'ala wak mari aku duduk sini waktu ni. Tak duduk tempat-tempat yang karut-marut, yang lalai, yang larak. Ada orang yang tak duduk kat tempat sini, tak pernah kenal kaki, tak pernah kenal surau masjid pun. Tak pernah kenal mengaji pun. Tapi kita boleh duduk. Itu taufik. Tengok taufik yang Allah Ta'ala zahirkan depan mata kita ni. Syukur banyak-banyak pada Allah. Tapi lepas daripada buat benda baik ni, kita semayang tadi, qabul tak tahu lagi. Yang tu Allah Ta'ala sembunyi. Sebab tu dia ajar. Astaghfirullah. Banyak cacat. Ada juga orang tak nak istighfar lepas buat amal ibadat. Dia tak tahu yang qabul tu tersembunyi. Tuhan sembunyi. Tak tahu lagi maghrib tadi terima ke tidak. Sebab tu kita istighfar tu. Banyak cacat dalam semayang tadi. Hati lari entah ke mana tu. Depan nanti disebut. Bab khusyuk. Khusyuk tu apa benda? Sebagai contoh lah. Bab kitab ni bukan kitab tasawuf. Cuma nak sebutnya ialah. Kita semayang. Zahir betul dah dengan fiqh. Tapi hati lari entah ke mana. Lepas tu berasa qabul. Tu belum masuk syarat. Belum masuk campuran syawaib yang lain lagi. Kekotoran yang lain. Buat kerana manusia tu, manusia ni, niat tu, niat ni yang mengotori asal ikhlas ibadat itu. Tapi lepas daripada amal ibadat, tak istighfar pada Allah Ta'ala. Berasa qabul amal ibadat itu. Sebab tu kena istighfar. Sebab qabul tak dizahirkan oleh Allah Ta'ala. Bila boleh tengok? Di akhirat nama boleh tengok. Oh, banyak amal ibadat aku. Qabul semua. Mana amal ibadat aku yang aku buat dulu, ya Allah? Tak ada satu sebab mu buat kerana manusia belaka. Mu mari sebab mu takut orang kata mu AJK tak mari surah. Marilah surah. Sebab itu, sebab ni dan sebagainya. Buat baik pada orang ni. Sebab apa? Sebab dia ada nama. Buat baik dengan orang ni. Sebab dia ada pangkat. Nak kepada pangkat dia, nak kepada itu ini yang ada dengan dia. Kita berkawanlah dengan dia. Tak ikhlas lah kau tu. Berkawan dengan fulan bin fulan. Sebab masa tu dia ada jawatan. Kita nak tumpang jawatan dia tu untuk dapat projek-projek. Bila dah tak ada jawatan, tinggal. Orang yang berkawan betul-betul ikhlas, ada jawatan, tak ada jawatan, ada dia di sisi. Senang, susah, ada dia di sisi. Sebab kawan tu kenapa? Kerana dia kawan. Bukan kerana apa yang menempel di kawan tersebut. Kalau kerana menempel, tempelan yang ada pada kawan tersebut, tak ikhlas dalam kita berkawan. Tu tak ikhlas, Tuhan tak qabul. Tak qabul itulah menyebabkan amal ibadat kita tak ada pahala. Sebab tu kena ngaji ihsan. Tapi surah ni nampak ada jadual. Ngaji kitab penawar tu kan. Tak apa tu, comel tu. Tauhid pun ngaji, fiqh pun ngaji, tasawuf pun ngaji. Dengan tiga-tiga ilmu yang kita ngaji tu harap-harap betul dari sudut fiqh, pegangan hati kita pun tak menyalahi ahlus sunnah wal jamaah. Lepas tu betul pula dengan ihsan, qabul amal kita di sisi Allah. Baik. Tu buat amal ibadat seolah-olah duduk di hadapan Allah Ta'ala. Gitu nak? Seperti duduk di hadapan Allah. Dan jikalau kita tidak melihat akan dia, akan Allah Ta'ala sekalipun, memang kita tak akan lihatlah Allah Ta'ala. Melihat sini, melihat dengan mata zahir.
Dan jikalau kita tidak melihat, yakni tidak melihat dengan mata zahir akan dia akan Allah sekalipun, tapi kena cuba aja hadirkan Allah Ta'ala saat kita buat segala perintah Allah tu. Waktu kita berpuasa, mana ada siapa-siapa tahu? Tak ada siapa-siapa tahu. Kita puasa, kita tak puasa. Nak suruh orang tahu kita ni puasa padahal tak puasa, duk meludah. Sebab apa? Nak bagi tahu tekak aku ni kering lah. Jak-jak meludah. Orang betul-betul puasa tak meludah pun. Dia yang tak puasa tu duk meludah, nak bagi tahu pada orang. Walaupun orang tak tahu, Allah Ta'ala tahu. Jadi macam mana kita nak melakukan ibadat puasa sebagaimana Allah Ta'ala ni tahu keadaan kita berpuasa. Itu yang ulama bagi puasa kepada awam, khususul khusus. Itu beza tahap ihsan tu. Kita orang awam sekadar puasa perut kita, faraj kita. Makan tidak, minum tidak, tak bersama dengan pasangan, tak melakukan perkara yang membatalkan pada zahir. Itu puasa orang awam. Sebab dia tak berasa Allah Ta'ala duk perhati lagi dalam hati perut dia. Puasa orang khawas, hatta lintasan selain daripada Allah Ta'ala pun tak nak. Apa kita duk khoya waktu puasa. Khoya artis Korea lah. Khoya artis Hindustan lah. Macam-macam lah. Waktu puasa, tak ada kerja dia tu. Kalau waktu ni biasa aku duk makan kat kedai. Tapi dah tak ada kerja waktu ni, khoya. Tak puasa dah kita. Dia panggil perkara yang membatalkan pahala, bukan membatalkan puasa. Tu beza ihsan. Sebab tu tuan-tuan tengok kan, para sahabat ataupun Nabi dan para sahabat macam mana semayang dia. Rukuk mereka seolah-olah boleh hinggap seekor burung duduk atas tu. Sebab apa? Tegaknya mereka berdiri. Seolah-olah burung tak boleh beza antara ni manusia ke tunggu kayu ni. Sebab apa tu? Sebab ihsan tinggi. Kita tergaru-garu semayang. Tak semayang gatal lalu. Dia memang ada iblis nama dia. Memang menggatalkan kita. Ada jenis iblis yang Allah Ta'ala tugaskan gitu. Mari tiup suruh kita rasa gatal. Lepas kita layan pula, akak kaki sebelah, garu. Ada tak orang gitu? Ada orang gitu. Akak kaki sebelah, garu betis sebelah lagi. Sebab apa? Gatal punya pasal. Tu nak bagi tahu tak ada ihsan gitu. Tapi para sahabat rukuk, burung boleh hinggap. Sebab apa tu? Sebab mereka rasa macam mana rukuk di depan Allah Ta'ala. Tu kata kalau kita boleh rasa gitu, tak tahulah rasa nak rukuk macam mana. Nak berdiri macam mana, nak baca macam mana. Kalau dalam rukun Fatihah kan, setiap ayat Fatihah yang kita baca, Allah Ta'ala kata aku jawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita baca, Allah Ta'ala kata, hamadani abdi. Hambaku sedang memuji aku. Kita kata, Ar-Rahmanir Rahim. Allah Ta'ala jawab, Athna alayya abdi. Kita kata, Maliki Yaumiddin. Allah Ta'ala jawab, Majjadani abdi. Itu maknanya setiap ayat kita baca, selang tu Allah Ta'ala jawab. Selang Allah Ta'ala jawab. Tapi sebab kita tak sedar. Tak sedar tu bukan dengan sebab mata kita pejam, tidak. Mata celek ni, telinga dengar. Ni tak sedar ni. Ni. Hati rohani ni tak sedar. Bukan hati seketul tu. Hati rohani tu tak sedar. Yang kita sekarang ni sedang berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Yang mulut duk baca tu, Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fataras samawati wal ard. Besarnya kita sebut tu. Wajah tu, aku hadapkan wajahku. Wajah mana?
Bukan wajah zahir ni. Wajah zahir sebelum masuk takbir lagi. Kalau tak betul sebelum masuk takbir, tak sah awal lagi semayangnya. Kita betul sebelum nak masuk takbir lagi. Kita orang Melayu lagi-lagilah cermat bab kiblat ni. Jumpa tempat tak ada arah kiblat. Mana arah kiblat? Cari. Tengok atas siling, tengok atas latar, cari mana. Pergi ke hotel kan, tak ada tempat tanda kiblat ke arah mana. Tanya orang ni, cari mana. Rupanya sembunyi dalam laci. Arah kiblat dia. Baru tahu kiblat arah ni rupanya. Cermat kita sebelum takbir. Bila takbir, kita kata pada Allah Ta'ala, wajah tu wajhi. Aku hadapkan wajah aku. Wajah mana pula tu? Ni, wajah hati kita ni pula. Kita kata ngadap pada Allah. Allah ni siapa? Wajhiya lilladhi fataras samawati wal ar. Kita kata, Tuhan yang menjadikan langit bumi. Besarnya Tuhan dia tu. Tapi kita letak macam tak ada harga, tak ada nilai. Padahal dia ni pencipta 7 lapis langit ke atas, 7 lapis bumi ke bawah. Besarnya dia punya kuasa. Tapi tak berasa kecil kerdil sikit pun kita semayang. Tak kata siapa yang bercakap ni pun serupa ni. Nak cerita kita ni yang tak ada ihsan. Tapi bila ada ihsan tu yang tuan-tuan baca kisah sahabat-sahabat ada yang berwuduk tu dah menggigil dah. Pucat dah muka. Sayyidina Ali pucat muka waktu ambil wuduk. Sebab apa tu? Nak pergi ngadap siapa kita ni? Bukan nak pergi ngadap raja-raja ni. Bukan nak pergi ngadap sultan ni. Malikul mulk. Bahkan mulk manusia ni pun dalam genggaman dia. Serupa je dia dengan kita. Tu nak bagi tahu ihsan. Tu kalau ada ihsan dalam hati kita, comel amal ibadat. Bila kita nak semayang, walaupun kita duduk dalam bilik seorang diri pukul 3 pagi. Gini pakaian kita. Gini pakaian kita. Dengan jubahnya, dengan kopiahnya, dengan serbannya. Bahkan berlebih-lebih lagi kita pakai sebab apa? Mencari khusyuk. Tak nak dah langsung mata ni paling kiri kanan. Tak nak dah ambil letak atas pada. Tak nak dah fokus benda lain. Kita dah mari surah ya pakai baju Melayu, kain sarung, buh piah atas pada. Semayang di rumah dengan seluar yang kita pakai tadilah pergi pasar pagi tadi. Lepas tu dengan t-shirt tu lah juga kita. Lepas tu atas kepala tak ada apa-apa. Tu nak bagi tahu adab. Adab kita dengan Allah Ta'ala. Tu ihsan nak ajar pada kita. Cantik ihsan ni. Pelik lah kalau orang kata tasawuf ni kotor. Tasawuf ni lah yang mengindahkan lagi amal ibadat kita yang dah sah dengan syarat, yang dah sah dengan rukunnya. Baik, habis situ. Dan ihsan ini syarat. Tu masuk mubtada' baru pula tu. Kita cerita dalam pertemuan yang akan datang pula. Akhir bulan pula. Dan ihsan itu syarat bagi kesempurnaan agama Islam juga. Bukan maknanya tak ada ihsan, tidak sah Islam. Dah, Islam sah. Cuma dari sudut qabul amal ibadat kita di sisi Allah akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.